Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan menyambung novel kita yang bertajuk Darah Titik di Semantan bab 12 hingga bab 14. Tipu Hela Inggeris. Keadaan di Semantan tenang dalam 2 hingga 3 minggu. Mat Lila menyediakan daftar bertugas pemuda-pemuda bagi mengawal kampung. Imam Perang W menyusun jadual latihan menembak. Tok Selampit mengerakkan orang asing menyerang kemah dan kubu di darat Kelubi. Malam itu, suatu mesyuarat diadakan di rumah Datuk Bahman. Keesokan harinya, semua prajurit Semantan dikumpulkan oleh Datuk Bahman untuk memberitahu bahawa musuh akan mudik ke Semantan. Beliau meminta semua bersiap sedia batu hampa di bawah jagaan Datuk Panglima Raja. Imam Perang W dan Tok Muda Bidin akan mengetuai kawalan kubu dekat Pasir Tok Anjang. Tok Muda Bidin, Datuk Bahman, Mat Lila dan Tok Selampit mengawal Lubuk Tenggarat. Menurut Datuk Bahman lagi, Desperg sendiri akan mengetuai satu pasukan yang terdiri daripada 50 orang mata-mata Inggeris. Mereka akan tiba bersama-sama dengan 300 orang askar Sultan yang diketuai oleh Tengku Ali. Pesan Datuk Bahman lagi, jika askar-askar Sultan bercampur gaul dengan mata-mata Inggeris, mereka akan berundur. Datuk Bahman mengatakan Zahid, Samad, Awang Muhammad dan Rahmat untuk mengikut pasukan Datuk Panglima Raja ke Batu Hampar. Mereka membina kubu sebaik saja mereka sampai di sana. Zahid dan Samad yang diarahkan oleh Datuk Panglima Raja untuk pergi mengintai musuh. Ternampak akan semata-mata Inggeris yang bersama-sama dengan askar-askar Sultan. Apabila mendengarkan perkabaran itu, Datuk Panglima Raja mengarahkan orang-orangnya berundur ke Lubuk Terua. Menjelang senja, Desperg tiba di Lubuk Terua. Namun, tidak kelihatan askar-askar Sultan di dalam perahunya itu. Sebaik-baik bahagian haluan perahu itu bersetentangan dengan rantai yang merentang sungai Semantan. Datuk Bahman pun menarik rantai itu. Perahu Desperg terbalik menyebabkan Desperg dan mata-mata Inggeris tercampak ke dalam air. Orang-orang Datuk Bahman menghujani Desperg dan orang-orangnya menggunakan bambu runcing. Tok Selampit pula menyumpit bertalu-talu menggunakan sumpitnya. Perahu-perahu musuh yang lain tidak mahu mudik lagi. Akhirnya, Datuk Bahman mengarahkan Samad untuk memukul tabur. Pengawal-pengawal di sebelah hilir Lubuk Senggarat bertindak menyerang perahu-perahu mata-mata Inggeris. Askar Sultan terpinga-pinga, lalu dari hilir semula ke Batu Hampar dan terus ke Kuala Semantan. Keadaan di Semantan kembali tenang. Mat Kilau datang dari Pulau Tawau membawa berita bahawa Clifford tidak berpuas hati kerana tiada seorang pun askar Sultan yang mudik hari itu tercedera. Inggeris menganggap bahawa askar-askar Sultan telah ada perjanjian dengan Datuk Bahman. Clifford mengugut Sultan dengan urutan akan dibuang daerah ke mana-mana pulau di Lautan Hindi. Roger sangat marah terhadap Datuk Bahman dan akan mudik ke Semantan dengan membawa Sultan dan Tengku Ali. Jika askar-askar Sultan tidak menembak prajurit-prajurit Datuk Bahman, berarti Sultan menyebelahi Datuk Bahman. Roger tahu apa-apa yang perlu dilakukan kelak. Kini, Datuk Bahman dalam dilema. Mat Kila mengusulkan Datuk Bahman agar berunding dengan Sultan apabila baginda tiba kelak. Sebuah perjanjian. Berita kedatangan musuh kali ini disambut penduduk Semantan dengan keadaan kelam kabut. 4 hari kemudian, Datuk Bahman tiba di Lubuk Senggarat. Dia mengakui apa-apa yang dikatakan oleh Mat Kilau, iaitu Roger seperahu mudik dengan Sultan dan Tengku Ali. Oleh itu, Datuk Bahman mengarahkan Hasan Tamit memindahkan semua orang perempuan, kanak-kanak dan orang tua ke darat Kelupi. Datuk Panglima Raja dan Imam Perang W akan berkumpul di tebing Pasir Tok Anjang. Tok Selampit membantah kata-kata Datuk Bahman. Dia tetap mahu menyumpit orang-orang Inggeris dan mata-mata Inggeris.
Datuk Bahman tetap bertegas bahawa Tok Selampit hanya boleh menyumpit Roger jika Sultan tidak duduk di sebelahnya. Suasana di Lubuk Senggarat petang itu sepi. Tiba-tiba, Lajas datang memberitahu mereka bahawa musuh sudah pun sampai. Roger berada dalam perahu yang pertama sekali sampai di Lubuk Senggarat. Dia diapit oleh Sultan dan Tengku Ali. Tok Selampit hendak menyumpit Roger tetapi dihalang oleh Datuk Bahman. Akhirnya, perahu-perahu yang membawa mata-mata Inggeris dan askar-askar Sultan berlalu satu demi satu. Tok Selampit beredar dari situ dalam keadaan marah. Malam itu, Datuk Bahman dan orang-orangnya berpindah ke darat pasir Tok Anjang. Datuk Bahman bersiap-siap hendak berjumpa dengan Sultan. Setelah berjumpa dengan Sultan, Datuk Bahman balik ke Kupu pada malam itu juga. Menurut Datuk Bahman, Baginda Sultan sememangnya menyokong perjuangan mereka. Namun, Baginda Sultan berada dalam Baginda mahukan perjuangan esoknya menjadi perjuangan yang penghabisan. Selepas itu, Datuk Bahman dan pengikut-pengikut perlu meletakkan senjata dan menjalani kehidupan seperti biasa. Baginda Sultan akan mengampunkan mereka dan menganugerahkan pangkat dan kuasa semula kepada Datuk Bahman. Mengikut perjanjian yang dibuat antara Sultan dengan Datuk Bahman, askar-askar Baginda akan naik ke daratan berpura-pura melakukan peperangan dengan pihak Datuk Bahman. Namun, sebenarnya mereka hanya akan menembak ke udara. Pihak Datuk Bahman juga akan menembak ke udara. Kemudian, di waktu tengah hari, pihak Datuk Bahman akan melarikan diri. Pihak Sultan dan Inggeris tak akan bersorak bagi menandakan kemenangan dan akan mengajak Roger menyaksikan kemenangan itu. Bagi memastikan pengikut-pengikutnya faham akan apa-apa yang bakal berlaku, Datuk Bahman menyuruh Mat Lila pergi ke kubu Datuk Parlimen Raja, Tok Muhyiddin dan kubu Imam Perambil supaya memberitahu mereka tentang perjanjian itu. Jatuhnya Lubuk Terua. Dari pasir Tok Anjang, naik sekumpulan askar Sultan ke arah tebing sambil menyerap dan menghalirkan senapan ke atas. Datuk Bahman telah memberi arahan agar tembakan dibuat ke udara sahaja. Pasukan kedua naik ke darat, diikuti oleh pasukan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sehingga ke tebing pasir Tok Anjang. Itu dipenuhi oleh askar-askar Sultan. Tidak berapa lama kemudian, tembakan pertama dilepaskan oleh askar Sultan. Pasukan Datuk Bahman membalas tembakan. Semua tembakan dihalirkan ke udara juga. Keadaan menjadi kelam kabut apabila Mat Lila terkena tembakan askar Sultan. Seterusnya, Awang Muhammad pula terkena tembakan di dadanya. Awang Muhammad tidak berjaya diselamatkan. Datuk Parlimen Raja menyuruh orang-orangnya mengamuk kerana askar-askar Sultan telah mungkir janji. Namun, Datuk Bahman tidak membenarkan kerana dia berpegang pada janji. Imam Perambil dan Tok Muhyiddin sedar tentang pembalahan antara Datuk Bahman dengan Datuk Parlimen Raja. Tiba-tiba, Datuk Parlimen Raja merampas senjata daripada Zahid dan melompat keluar dari kubu. Datuk Parlimen Raja tercedera bahu kanannya semasa hendak menghentak peluru dan ubat bedil. Tok Muhyiddin dan Imam Perambil pula berlari ke arah askar-askar Sultan untuk menyerah diri. Tetapi nasib mereka begitu malang kerana ketua askar Sultan telah menikam perut Tok Muhyiddin dan Imam Perambil. Menjelang waktu zuhur, bunyi tembakan tidak kedengaran lagi. Prajurit-prajurit Semantan telah berundur ke darat Kelubi. Askar-askar Sultan bersorak kemenangan. Petang itu, Sultan dan Tengku Ali telah membawa Roger ke darat. Roger mengucapkan tahniah kerana telah menang dan berkata bahawa Datuk Bahman mungkin telah mati. Pada suatu petang yang hening, Mat Kilau telah datang ke darat Kelubi untuk menemui Datuk Bahman. Dia membawa surat pengampunan beramai-ramai yang ditandatangani oleh Sultan Ahmad. Hasan Tamim membaca perintah daripada Sultan Ahmad. Semua yang telah menentang Inggeris telah diampunkan kecuali Datuk Bahman. Datuk Bahman mengarahkan Hasan Tamim supaya menghabarkan kepada orang ramai bahawa mereka boleh pulang ke kampung halaman masing-masing. Tidak lama kemudian, kedengaran berita tentang Tok Gajah dengan 300 orang askar mudik ke Batu Hampar. Datuk Bahman beritahu Tok Gajah bahawa dia sudah keseorangan. Menurut Tok Gajah, lagi
Rancangan besar-besaran Mat Kilau yang dirancang dahulu hampir gagal kerana Inggeris telah tahu akan rahsia itu. Perancangan untuk membunuh Clifford juga gagal. Sultan diberi amaran terakhir dan dipindahkan ke Pekan semula. Tok Gejah pula akan mudik Sungai Tembeling dan terus ke Kelantan atau Terengganu berserta dengan Mat Kilau. Seminggu kemudian, askar-askar Sultan di bawah pimpinan orang lain datang ke Lubuk Tua. Mata-mata Inggeris yang diketuai oleh Lewis turut serta dalam kumpulan itu. Mereka mencari Datuk Bahman tetapi tidak berhasil, lalu mereka bertindak membakar semua rumah orang kampung. Orang muda, tua, perempuan dan kanak-kanak turut ditembak dan dibakar sehingga hangus. Datuk Bahman yang telah meninggalkan Semantan berpatah balik. Beliau dan orang-orangnya telah banyak membunuh mata-mata Inggeris. Kemudian Datuk Bahman mudik ke Sungai Tembeling untuk bersatu dengan Tok Gajah dan Mat Kilau.